Sekarang ini kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Beberapa faedah dari sudut tarbawi dan sudut ilmi. Kita. Baik. Kita tulis. Video. Ambil kertas tulis. Duduk situ. Tulis. Kata nak nulis ni, okay? Baik, para pelajar, kita kena tulis apa yang kita belajar. Kita kena tulis apa yang kita nak belajar. Kalau tidak, tak tahu ke apa. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama. Qala Allah Ta'ala hikayatan an mu'min ali Fir'aun. Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini tentang peranan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Peranan yang besar dimainkan oleh seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Dia kata apa? Dia berdakwah. Bila dia berdakwah, akhirnya dia kata wa ufawwidu amri ila Allah. Dengar ni para pendakwah. Kita ni jangan kata, oh, saya telah buat perancangan, buat strategi, buat tu, buat ni, Allah jaga lah. Kita kena letak, kita kena buat semua perancangan, tapi yang besarnya wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusan aku ni kepada Allah. Wa hakadha yajibu ala kulli mu'min. Demikianlah menjadi kewajipan bagi setiap mukmin apabila dia nak antuqda umurahu, bila nak selesaikan urusan kita nak permudahkan urusan kita serahlah urusan kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Allah kata apa tadi? Ayat yang kita baca, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surah At-Talaq ayat 3. Dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Nabi, jangan takut, Allah jagamu dan orang-orang yang mengikutmu dari kalangan orang yang beriman. Surah Al-Anfal ayat 64. Maka ayat ini menjadi dalil yang jelas bahawa siapa dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka itulah menjadi sebab Allah Ta'ala akan jaga dia. Jadi Nabi kita didik apa? Supaya kita sentiasa ingat pada Allah, supaya kita tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Maka diajarnya zikir apabila kita nak tidur, kita duduk tempat tidur kita, akhir bacaan kita kata doa yang kita telah baca tadi, Alhamdulillah, kan? Ingat doa yang telah kita baca, jangan tak ingat. Oh, dia kata saya ingat dah Ustaz, tapi tak ingat nak baca, tak jadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Jadi riwayat tu ada tafwid dulu, ada wajah dulu, tak ada masalah. Itu riwayat-riwayat yang ada. Baik, faedah yang kedua, tengok ayat 45. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka. Ingat baik, dalam ayat ini Allah kata ma makaru, tipu daya, perancangan jahat, konspirasi dalam bahasa sekarang, kan? Bahawa kita sebagai pendakwah, sebagai pendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat di sana adanya makar, adanya tipu daya yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang nak merusakkan kita. Habis. Paling nampak lekeh saja. Simple yang dia buat, dia laga-lagakan kita supaya kita kelahi. Bila kita berkelahi, maka kita akan menjadi manusia yang akan kecundang, manusia yang lemah, balas sama sendiri. Jangan. Ini semua ni permainan syaitan melalui musuh-musuh Islam. Maka kita kena hati-hati dengan teori-teori, dengan konspirasi-konspirasi yang dibuat oleh musuh Islam terhadap kita. Ingat semua pelajar, ada kalanya musuh Islam dia tak perang dengan kita, tapi dia letak jarum-jarum, racun-racun tu daripada kumpulan-kumpulan
lain, berselindung di sebalik nama-nama kumpulan, nama-nama apa saja kajian untuk nak menyekak kemarahan Islam. Hari ini jelas sangat-sangat mereka telah menggunakan pendekatan farriq tasud. Pecahkan kesatuan umat, kamu akan menguasai. Farriq tasud. Pecah, kamu akan kuasai. Hari ni tengoklah umat Islam asyik duk kelahi buat kita ni. Baloh dalam segala benda, baloh belaka. Kemarin duk sibuk tular cerita apa ni, pensyarah marah ke budak tak ada laptop. Dah. Tengok-tengok benda tu dah lepas lama dah, settle dah. Pelajar tu dengan pensyarah dia pun dah selesai masalah. Tiba-tiba kita duduk hentam sana sini. Banyak pahala lah belaka tu. Banyak pahala. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang yang dihentam. Orang yang hentam pula duk kikih pahala hari-hari. Sebelum Ramadan tadi dah habis pahala kita. Na'uzubillah. Jangan duk main. Jangan duk main apa ni kita ni. Baiklah. Maka perancangan musuh pelak yang di awal yang dia buat, pecahkan kesatuan umat Islam. Tak kira atas nama apa pun. Dah, kita ni pejuang sunnah. Kita berlawan dengan orang yang tidak sunnah. Pejuang ahlus sunnah pula berlawan yang dikatakan tidak ahlus sunnah. Balahlah kita hari-hari. Anak-beranak pun tak mudah juga kelahi. Nah, orang dia senyap-nyap baik, main di Facebook tak mudah juga berasak duduk kata ke orang. Apa nak buat? Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga iaitulah tentang dakwah. Dakwah ni, dakwah mukmin ali Fir'aun, awal-awal lagi dia kata, ya qaumi mali ad'ukum ila najat wa tad'u ila nar. Katanya kullu man istafragha wus'ahu, semua orang yang telah menggunakan kepakaran dia, kebolehan dia, tenaga dia walaupun sedikit, dia akan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah berdakwah, mengajak manusia kepada jalan yang baik. Ada kalanya pendakwah ni perlu menggunakan teknik-teknik yang selamat, macam mukmin Fir'aun, dia pasal kena sembunyi. Kalau dia zahirkan dia Islam, dia kena bunuh. Jadi kita teknik tu kena ada. Kita hari ni pun tengok keadaan lah. Kalau kita berdakwah dalam negara kita, kenapa kita mahu sembunyi? Tapi kalau kita dakwah negara kafir yang peluru bom apa ni peluru musuh duduk di kepala kita, hati-hati dengan kita semua. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang dikatakan tugas pendakwah kena sampaikan dengan teknik, dengan hikmah, supaya sampai dakwah kita tu kepada matlamat, pada matlamat. Jangan duk main tak ada matlamat gitu. Itu yang ketiga kan. Yang ketiga. Yang keempat, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api ni, neraka itu dibentangkan kepada Fir'aun dengan ahli-ahli pengikut dia yang kafir, termasuklah orang lain, pagi petang. Tulis itu pelajar. Ayat ini isbatu azabil qabri. Ayat ini mengisbatkan adanya azab kubur. Malaikat pun, ni tempat duduk dengan neraka. Takutlah pada dia. Ini di dunia. Di dunia ni, maknanya sebelum kiamat. Kiamat esok pergi neraka, na'udzubillah. Sebab itu kata di para ulama, al-azabul qabri naw'an. Azab kubur tu ada dua kategori. Nau'un daimun, satu lagi azab yang berterusan. Yang berterusan. Macam ni, azab kubur ni orang duduk kena sentiasa ada. Kata Nabi SAW dalam Bukhari, fahwa yuf'alu bihi zalika ila yaumil qiyamah. Orang yang kena azab kubur tu dibentang pagi, petang, siang, malam sampai hari kiamat, azab kubur tu berlaku. Itu yang pertama. Wan na'usani ila muddatin summa yanqati'. Ada azab kubur diberi sekejap kemudian terputus. Iaitulah azabu ba'dil usah, azab sebahagian daripada orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang kejahatan dia bukanlah berat sangat. Mungkin kena azab kejap, lepas tu lepas. Tunggu di akhirat pula lah. Allahu Akbar. Yang penting kita para jemaah sekalian tak nak azab kubur, tak nak azab kubur. Jadi berdoalah kita dan tinggalkan perbuatan yang boleh kena azab kubur. Jadi azab ini sebelum akhirat. Di antara punca orang kena azab kubur apa?
Orang punca kena azab kubur tu apa? Punca dianya an-namimah, batu api, duk berjalan laga orang sana sini. Tak masuklah laga orang dalam grup WhatsApp pun masuk juga. Ni an-naru yurad, apa ni, batu api ni masuk semua. Baiklah, sebagai penutup yang terakhir, kan, dalam ayat ini juga menyatakan anna tafawut ahli nar fil azab. Orang ahli neraka berbeza-beza, dia punya tingkatan itu, tingkatan azab dia berbeza-beza. Sebab itulah Tuhan sebut dalam ini, wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab an-nar wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Tuhan kata masukkan Firaun dalam azab yang paling dahsyat. Maknanya dia mana dalam neraka tu banyak tingkat juga, banyak darajat juga. Ada darjat VIP dia, ada darjat hak kurang sikit. Maknanya hak VIP tu hak paling bawah sekali. Sebagaimana Allah Taala sebut tentang orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu bawah sekali. Timbul sini soalan. Dikata dalam Quran Tuhan kata orang munafikin duk bawah sekali. Darkil asfali, mana kalau orang Kelantan kata patak neraka, bawah sekali. Dalam ayat ini Tuhan kata asyaddal azab. Mana lebih kuat? Timbul soalan. Mana lebih kuat? Munafik duk patak bawah neraka tu ataupun Firaun yang kena azab? Jawabnya ulama kata anna darkal asfal, boleh jadi hok duk bawah sekali tu paling teruk azab. Maka dinamakan dengan nama yang berbeza-beza, menunjukkan bahawa azab itu berbagai-bagai. Azab itu pelbagai. Ada yang kuat, ada yang kurang, ada yang macam kita macam ahli syurga juga berbagai-bagai tingkatan. Ada tingkat biasa. Yang paling tinggi sekali al-firdausul a'la minal jannah. Wallahu alam. Para jemaah sekalian, yang penting bagi kita berdoa siang dan malam, kita belajar pagi, petang, siang, malam, untuk nak menyelamatkan kita daripada azab kubur dan daripada azab neraka, dan kita nak sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan dalam ayat 47 dalam siri yang akan datang.